Dan Nabi kita pernah juga dalam perjuangan dikhianati oleh sahabat. Ada. Dalam perjuangan ada. Nabi pernah ada seorang sahabat kesayangan dia yang telah membocorkan rahsia negara. Pernah berlaku. Dalam riwayat disebutkan sebelum berlaku Fathu Mekah, rancangan untuk memasuki Mekah telah dibocorkan oleh sahabat. Sahabat yang membocorkan rancangan itu namanya Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia buat satu surat, dia hantar ke Mekah, memberitahu kepada orang Mekah rancangan Nabi dan 10,000 orang nak masuk Mekah. Detail dia beritahu. Berapa hari bulan, ikut jalan mana, apa semua. Tuan-tuan, dalam undang-undang mana-mana negara, bocor rahsia keselamatan, undang-undangnya, hukumannya bunuh. Sebab ini rahsia. Nabi ketika dia dah bincang, surat itu telah diutuskan oleh Hatib bin Balta'ah kepada satu orang kurir. Ada JNT zaman itulah. Tapi kurir yang dia guna perempuan, bawa kuda supaya mengabui pandangan orang. Satu orang perempuan. Macam mana Nabi boleh tahu surat dah dibocorkan? Nabi punya special brand, tak ada orang boleh lawan. Mossad ke, CIA ke, FBI ke, Bukit Aman ke, Risik Tentera ke, tak ada boleh challenge. Apa sebab? Nabi punya special brand Jibril. Oh, champion number 1 punya espionage lah. Badan persikan terbaik dalam dunia, Jibril alaihissalam. Jibril beritahu, ya Rasulullah, ada masalah. Apa masalah? Ini kita punya planning mau pergi Mekah, surat sudah sampai. Habis kat mana surat sekarang? Jibril, dia zaman dia tak payah GPS, dia GPS satelitnya dah sampai ke Raudatul Khah. Kalau nak kejar kena hantar penunggang-penunggang kuda terbaik lah. Beres. Nabi terus titahkan 3 orang komando dia, Ali bin Abi Talib, Zubair Al-Awwam dan Al-Miqdad bin Aswad. Tiga-tiga ni 69 komando VET 69. Ini pantas, cepat dan tak dikesan. Tiga-tiga orang Nabi titahkan, Ali, Zubair, Miqdad. Kau bawa kuda sekarang sampai ke tempat nama Raudatul Khah. Cari satu perempuan, dia bawa satu surat, kau ambil surat, bawa balik. Beres bos. Tak ada nak tanya perempuan tu pakai baju apa, surat apa. Ceritalah sikit, senang nak buat kerja. No. Komando, dia never say no. Lepas tu kalau dulu istana-istana Raja Melayu, dia ada panglima, dia panggil panglima pancung tak bertanya. Itu ada tu, duduk sebelah raja pegang pedang. Pancung tak bertanya. Zaman dulu punya raja kan. Pancung, tuanku. Bukan itu, sebelah. Ampun tuanku. Dia tak ada tanya. Ini dulu panglima pancung tak bertanya. Salah orang lah. Ada kan, keturunannya pun ada. Yang cerita dulu lah, bukan menghina, tidak. Ali, Miqdad dengan Zubair, beres bos. Geluguk. Dapat dia sampai ke Raudatul Khah, nampak satu perempuan yang mencurigakan. Ali tahan dia. Faqulna akhrijil kitab. Ali kata, keluarkan surat. Faqalat ma ma'i kitab. Apa surat? Apa surat? Apa ni? Apa tahan-tahan orang ni? Apa mana surat? Ali bagi kata dua, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna siyab. Bagi kerjasama, minta surat. Kalau tidak, aku telanjangkan kau tengah padang pasir ni. Zaman tu itu jam Suhakam tak ada. Apa peduli hak asasi, no such thing. Boleh jalan kau punya hak asasi, tak ada. Kau nak bagi surat ke, aku telanjangkan kau tengah padang pasir ni. Hanya di laut tengah-tengah padang pasir ni. Perempuan ni pun dah tahu, silap juga masa tu persikan hantar perempuan. Buat apa? Kalau kena telanjang dah habis. Kau buka baju kau sekarang. Perempuan ni takut, bagi surat. Ali dapat surat, dia terus berlari balik Madinah. Nabi dapat surat, Nabi panggil mesyuarat inner circle dia, usrah dia yang paling rahsia. Tengah malam meeting. Umar Al-Khattab ada yang penting-penting lah. Nabi bagi surat, suruh sahabat baca.
baca detail, itinerary, pergerakan bertolak pergi ke bulan, berapa orang Nabi bawa kuda dia, berapa detail. Sahabat yang menengok surat menggigil. Kemudian Umar Al-Khattab tanya, siapa punya kerja ni? Nabi pun jawab, Hatib bin Balta'ah. Hatib tak ada dalam meeting. Hatib bin Balta'ah. Umar dia mudah, dia jenis panglima pancung, tak tanya juga. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuku hazal munafiq. Titahkan saya sekarang, saya akan penggal leher dia, saya letak kepala di atas meja sekarang juga. Cepat, suruh, saya akan pergi sekarang. Nabi kata, sabar, sabar, sabar. Aku bukan tak boleh keluar arahan. Innahu qad syahida badran. Hatib ni, dia veteran perang. Dia pernah join perang Badar. Aku dah berjanji dengan orang perang Badar ni ada keistimewaan. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Aku dah isytiharkan orang-orang masuk perang Badar, semuanya itu dapat syurga semua. Itu hadis, ada dalam hadis Bukhari. Jadi kata Nabi, kita maafkanlah dia. Umar kata, nak maaf, ini rahsia negara. Inilah, kita panggil dia, minta dia bagi penjelasan. Nabi lembut, panggil Hatib. Hatib menggigil. Siapa sangka surat boleh ada balik depan dia. Don't play-play lah ini. Perisikan number 1 lah Jibril. Hatib tengok dah, dia dah kata, matilah aku, matilah aku. Nabi tanya, apa sebab kau hantar surat? Ya Rasulullah, saya demi Allah bukan nak khianat. Saya sayang Islam. Saya bukan nak khianat. Cuma saudara saya masih ramai di Mekah, ya Rasulullah. Saya hanya bagi dia orang supaya buat persiapan. Kita nak pergi, nanti pasti ada sekatan PKPD, PKP macam-macam. Kedai tutup, tak boleh keluar kapiu 3 hari. Saya minta dia orang tolong siap belikan susu anak, siap-siap beras, beli apa yang patut, beli top up, apa yang patut lah. Tak ada niat pun saya nak khianat. Suruh dia orang standby aja. Itu je ya Rasulullah. Nabi diam. Tiba-tiba turun firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang engkau sampaikan kepada mereka berita-berita, dek kerana kasih sayang kamu kepada mereka. Surah Mumtahanah ayat yang pertama. Ayat itu tegur kepada Hatib bin Balta'ah dan juga tegur kepada kita semua. Mana tak boleh cerita, jangan cerita. Apa rahsia yang boleh simpan, simpan. Tak semua boleh share. Ada benda yang kita borak habis sini sajalah. Yang kau nak cerita-cerita, oh saya share ni sebab saya sharing is caring. Bukan. Ada benda tak sesuai share. Itu kita sama kita je. Micro moments yang kalau share become macro problem. Itu masalah share. Jadi tak payah share. Tuan-tuan, mungkin bagi tuan-tuan, biasalah Ustaz, Nabi memang dia pemaaf, tak ada masalah. Tahukah tuan-tuan, Nabi-Nabi yang lain tak macam tu? Dia kan membawang Nabi lain lagi. Ni bukan kita, sebab tadi kan di awal kita sebut Nabi ni banding dengan kita tak layak. Kita banding apple dengan apple. Nabi banding dengan Nabi. Saya ambil contoh. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi Musa AS. Ni bukan kita mengendahkan Nabi Musa, tapi ini cerita semua direkod dalam Quran. Nabi Musa, dia kan naik Bukit Tursina. Dia tinggalkan kaum dia dengan Nabi Harun. Harun, kau jaga ni budak-budak, aku mau naik atas jumpa Tuhan, ambil arahan. Okeylah. Nabi Musa naik, Nabi Harun diamanahkan untuk jaga kaumnya yang duduk di bawah. Apabila Nabi Musa turun, Nabi Musa dapati kaumnya dah ukir patung lembu betina. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu kan? Artinya kaum dia sendiri khianat kepada dia.
Apa reaksi Nabi Musa? Nabi Musa nombor satu yang dia cari Nabi Harun. Dalam setengah riwayat disebutkan dia baling buku ataupun kitab lembaran, dia cari Nabi Harun, kemudian dia telah marah Nabi Harun. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa'asaita amri. Allah rekodkan dalam Quran. Berkata Musa kepada Harun, wahai Harun, apa yang menghalang kau ketika melihat mereka sesat? Adakah kau tak nak dengar arahan daripada aku? Nabi Harun ketika ditanya oleh Nabi Musa, dia pun menjawab, qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Harun menjawab, wahai pak saudaraku, janganlah tarik janggut aku, janganlah kau tonyol kepala aku. Rupanya Nabi Musa bertanya kepada Harun, bukannya tanya depan-depan, apasal kau tak jaga budak-budak? Bukan, sambil tarik janggut. Apasal kau tak jaga budak-budak? Tarik janggut. Sakit. Kau ni pun tak boleh nak jaga. Allah rekodkan dalam surah Toha ayat 92 sampai 94. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala rekodkan, qala ibnu umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh zalimin. Wahai pak saudaraku, sesungguhnya kaum kita telah menganggap aku ni lemah. Mereka tidak mahu dengar cakap aku dan hampir nak membunuhku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir nak membunuhku wahai bang. Oleh itu janganlah fala tushmit bil a'da, janganlah bang buat macam ni dekat saya. Nanti dia orang lagi tepuk tangan, padahal muka Harun, padahal muka Harun, padahal muka. Wala taj'alni ma'al qaumidz zalimin, janganlah masukkan saya dalam kaum orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat 150. Bukan kita merendahkan Nabi Musa. Nabi Musa ni dia garang. Nabi Musa tuan-tuan, dia pernah tumbuk orang mati. Nabi Musa dia punya ayun penumbuk, meninggal satu orang. Tu dicerita dalam Quran juga. Jadi ketika dia dapati perjuangannya dikhianati oleh orang dia sendiri, dia cari Nabi Harun, tarik janggut. Nabi kita plan perancangan nak ke Mekah bocor. Kalau dia nak tarik janggut Hatib bin Balta'ah, dia boleh tarik. Sakit hati. Tapi dia jenis orang pemaaf. Itulah Nabi kita.